Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Moga-moga suratul Fatihah yang kita baca sebentar tadi mengawali program kita mendapat limpahan barakah dan doa yang kita pohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Alhamdulillah, seperti biasa kita baca sedikit doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin amin Allahumma amin. Baik, seperti biasa insya-Allah pada pagi ini, pada kali ini kita akan menelusuri sedikit akhir daripada surah Sad dan akan masuk satu surah yang baru bersama dengan Al-Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Ustaz Tirmizi sihat ya? Alhamdulillah. Nampak ceria hari ini Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, alhamdulillah dapat rehat cukup. Masya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang bersedia. Hari ini kita bersedia dengan pelbagai perkara. Kita bersedia untuk membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Kita bersedia juga untuk menghadapi bulan-bulan yang akan datang, mempersiapkan diri kita dengan segala kelengkapan yang sepatutnya diperlukan. Dan insya-Allah hari ini kita telah pun memasuki kepada halaman yang ke-458 yang mana seperti disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi, dia ada sedikit lagi mengenai tentang surah Sad. Dan kemudian kita akan masuk kepada surah yang baru, alhamdulillah, iaitu surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar yang mana perbincangan, perincian mengenai tentang perkara ini kita akan perincikan selepas daripada ini. Tapi sebelum tu tuan-puan, mari sama-sama kita saksikan sinopsis. Apakah pengajian kita pada hari ini bersekitar tentang apa? Yang pertama kita akan ambil penghujung daripada surah Sad, iaitu daripada ayat 84 hingga 85 menceritakan sambungan sedikit kisah tentang Nabi Adam dan Iblis. Manakala ayat 86 hingga 88 iaitu mengenai tentang sikap dai, dakwah dan mukjizat Al-Quran. Ini istimewa penutup surah As-Sad. Kemudian kita akan masuk kepada surah Az-Zumar, surah Az-Zumar yang mana ayat 1 sehingga ayat 4 menceritakan tentang sumber Al-Quran dan perintah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Manakala ayat yang kelima antara bukti tauhid yang dipersembahkan dalam Al-Quran yang menunjukkan kesempurnaan kuasa dan kekuasaan Allah Ta'ala. Itulah dia
sinopsis pengajian kita pada hari ini insya-Allah, yang mana kita akan bahagikan seperti biasa ada dua bahagian. Bahagian yang pertama nanti perbincangannya mungkin penutup kepada surah As-Sad itu sendiri, dan kemudian part yang kedua, perbincangan yang kedua adalah mengenai tentang sedikit perbincangan permulaan surah Az-Zumar. Baik, bagi kita menghayati perbincangan kita, mari sama-sama tuan-puan kita baca bacaan pengakhiran daripada surah Sad dan sedikit awal daripada surah Zumar, iaitu surah Sad sehingga ayat yang ke-88, dan kemudian permulaan surah Az-Zumar kita akan baca daripada ayat 1 sehingga ayat 2 insya-Allah, yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Baiklah sahabat-sahabat, kita nak meneruskan lagi pengajian kita My Quran Time baca faham amal. Penonton-penonton boleh terus sila bantu kita untuk sama-sama kita sebarkan majlis ilmu kita. Tekan butang share dekat bawah, boleh share dalam grup-grup WhatsApp yang ada. My Quran Time jam 12 setiap hari insya-Allah. Baik, kita akan baca akhir surah Sad, sedikit ada 5 ayat pendek-pendek. Kemudian kita masuk 2 ayat daripada surah Az-Zumar, dan kita tahu hari ini kita akan baca melangkau akhir surah Sad dan masuk basmalah dan awal surah Zumar. Ada 3 kaedah kita menyambung antara 2 surah dan dengan basmalah. Yang pertama dipanggil qat'ul jami', wakaf semua. Maksud dia ayat terakhir surah Sad, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, wakaf. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, wakaf. Kemudian terus pada ayat pertama surah Az-Zumar, tanzilul kitabi minallah. Itu kaedah pertama, itu biasa kita baca. Tapi jangan lupa basmalah ya. Akhir surah, wakaf, basmalah, wakaf. Kemudian ayat pertama surah Az-Zumar. Itu kaedah pertama, disebut sebagai al-qat'ul jami'. Yang kedua, wakaf di akhir surah Sad, kemudian menyambung basmalah dengan awal surah Az-Zumar. Seperti kita wakaf, kemudian kita sambung basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tanzilul kitab, contoh. Itu kaedah kedua. Kaedah ketiga, waslul jami', sambung semua. Akhir surah Sad sambung dengan basmalah, sambung dengan awal surah Az-Zumar. Ini memerlukan nafas sedikitlah. Kalau kita rasa tak mampu, jangan tebinglah. Orang Terengganu kata jangan cari pasal. Kan tiba-tiba kita nak sambung-sambung daripada akhir surah Sad, awal basmalah, nafas tak cukup, berhenti pada basmalah. Itu menjadi satu tegahan dan larangan. Yang keempat, larangan. Apa larangan dia? Dia menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian berhenti pada basmalah tu, kemudian disambung awal surah. Ini kaedah yang ditegah, tak boleh, kerana memberi keraguan. Bismillah ni duduk pada mana, sedangkan basmalah ni awal surah. Tapi bila kita wakaf sekali dengan akhir surah, seolah-olah jadi basmalah ni akhir surah Sad pula. Apatah lagi bila kita wakaf, ada pula orang kacau kita, anak kita kacau ke, ada orang beri salam, kita berhenti dengan basmalah, pelik. Basmalah ni untuk mula, tiba-tiba bismillah, sadaqallah pula, kan tak kena. Maka 3 kaedah tadi saja, dan kita guna kaedah yang pertamalah, wakaf semua. Akhir surah, basmalah dan awal surah. Senang insya-Allah. Bismillah. Jom sama-sama kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fal haqqu wal haqq أقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين
Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan pada ayat yang ke-84 Allah Ta'ala berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Yang ini adalah ayat ataupun petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah yang mempunyai kesinambungan. Pada hakikatnya dia berkaitan dengan halaman yang sebelum daripadanya, iaitu kalau kita tengok halaman yang sebelum daripadanya itu kisah mengenai tentang iblis dan Nabi Adam. Nabi Adam dan kisah iblis ini menceritakan bagaimana, kalau perbincangan kita tuan-puan masih lagi ingat pada hari yang sebelum ini, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang sifat iblis ini, sifatnya takabbur. Bahkan kalau kita tengok sendiri bagaimana di dalam tafsir, perkataan iblis ni seakan-akan dikatakan ab'ada, maknanya telah menjauhi ataupun terputus min rahmatillah, telah terputus daripada rahmat Allah Ta'ala dan daripada kasih sayang Allah Ta'ala itu sendiri. Baik, yang ini adalah sebenarnya Allah Ta'ala menegaskan, Allah Ta'ala berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu dan semua yang mengikutimu. Yang ni Allah Ta'ala mengingatkan kita kembali. Ingat tak sebelum ni kisah kita tentang iblis? Kemudian Allah Ta'ala kata, aku hanya berkata yang benar sahaja dan aku akan masukkan kamu semua dan orang yang mengikuti kamu, iaitu dalam kalangan orang-orang yang mengikuti syaitan dan juga iblis ini tadi. Iblis ini daripada kana minal jin, ianya adalah daripada golongan jin yang jauh, yang penyokong-penyokong ataupun keturunannya ataupun kumpulannya adalah syaitan itu sendiri, syaitana yang juga jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka inilah golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Begitu juga dengan mereka yang mengikuti iblis dan syaitan. Jadi saya suka juga untuk berkongsi dengan tuan-puan, yang mana ketika menghuraikan mengenai tentang ayat yang ke-84 dan 85 ini, Al-Imam Ibn Kathir dia mengingatkan semula. Dia kata sebenarnya kisah Nabi Adam dan Iblis ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Diulang dalam surah Baqarah, diulang dalam permulaan surah A'raf, kemudian dalam surah Al-Hijr, kemudian dalam surah Al-Isra', kemudian dalam surah Al-Kahfi, dan di sini disebutkan semula iaitu dalam surah Sad, mengingatkan kepada kita kisah ini kadang-kadang memang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Kerana sikap manusia ini kadang-kadang terlupa. Lalu Allah Ta'ala ingatkan semula kisah-kisah tersebut di dalam Al-Quran, dan kadang-kadang pengulangan yang diulang semula, yang ini pandangan Al-Imam ataupun Syekh Said Qutub. Kerana dia kata tidak ada takrir, tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran, kerana Allah Ta'ala akan mendatangkan sesuatu yang baru dalam pengulangan tersebut. Jadi sebenarnya tak berulang pun. Sebab kalau berulang, dia akan datangkan satu maklumat yang baru. Ini istimewanya Al-Quran. Kisah Nabi Adam dan Iblis ini walaupun nampak seperti berulang-ulang, tetapi sebenarnya ianya adalah satu maklumat yang penting yang ingin disampaikan. Kerana yang pertama, sifat manusia itu sendiri adalah manusia itu sendiri pelupa, dan yang keduanya adalah ingin disampaikan mesej yang baru di dalam ini, yang mana banyak pengajaran yang penting yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Dan akhirnya Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah. Ini juga penting. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Allah Ta'ala katakan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta bayaran sedikit pun kepadamu ke atas dakwahku. Nak ceritakan bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kan kita dah cerita dah surah Sad ini
adalah sebenarnya diturunkan di Makkah dan dalam keadaan Rasulullah berada dalam keadaan tertekan, ditekan dengan pelbagai tekanan. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan pelbagai cerita untuk menenangkan hati Rasulullah. Ujian-ujian yang dikenakan terhadap kaum yang terdahulu. Ada dalam kalangan Quraisy barangkali menganggap Rasulullah ni menyampaikan dakwah untuk mendapat kedudukan, untuk mendapat duit, untuk mendapat harta dan pangkat sebagainya. Lalu di penutup di akhir surah ini Allah Ta'ala ingatkan kepada Rasulullah. Allah Ta'ala katakan wahai Muhammad kepada mereka, apa yang diajarkan ini ataupun dibimbing, diwahyukan ini adalah sesuatu yang bukan aku minta upah daripadanya, dan bukanlah Rasulullah itu mutakallifin, golongan ataupun orang yang mengada-adakan. Dan kalimah mutakallifin ini tidak semestinya kalimah mutakallifin ini selain maksudnya mengada-adakan, ianya juga membawa maksud tidak memberatkan. Sebab kita faham takalluf. Takalluf ini maksudnya adalah kadang-kadang memberatkan, dan Islam tidak memberikan sesuatu perkara yang berat kepada umatnya itu. Dan di penghujung ayat ini Allah Ta'ala kata, in huwa illa zikrun lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Cantik dekat sini, saya suka ingatkan kembali kepada tuan-puan, kalau ayat yang ke-87 di penutup surah ini Allah Ta'ala ceritakan tentang in huwa illa zikrun lil alamin. Kembali kita balik kepada awal halaman yang pertama surah Sad. Allah Ta'ala sebut dalam ayat pertama, wal Qur'ani dzidzikr. Quran itu adalah peringatan. Penutupnya Allah Ta'ala kembalikan balik, in huwa illa zikrun lil alamin. Allah Ta'ala ingatkan semula. Kalau penutup tadi aku dah ingatkan kepada kamu semua bahawa Quran ini pemberi ingatan, penutupnya juga Allah Ta'ala menegaskan semula, ini adalah pemberi peringatan buat seluruh alam dan kamu semua akan tahu ba'dahin. Ba'dahin ini penafsiran ulama berbeza-beza. Ada yang memaksudkan hin itu membawa maksud kematian. Maknanya kamu akan pasti tentang kisah-kisah kebenaran, berita-berita kebenaran ini setelah kamu menemui kematian. Maknanya dah mati, Allah Ta'ala bangkitkan, baru dia beriman. Baru dia tersedar, oh selama ni apa yang aku baca daripada Al-Quran sebenarnya betul. Itu pertama, huraian pertama daripada perkataan hin itu sendiri. Manakala ada sebahagian ulama yang menterjemahkan hin ini sebagai hari kiamat, iaitu kamu akan tahu nanti sehinggalah hari kiamat itu sampai. Inilah dia penutup. Allah Ta'ala ingatkan dalam surah Sad. Surah Sad ni Ustaz Tirmizi banyak kisah-kisah dia, memujuk Rasulullah, menceritakan macam-macam kisah, dan penghujungnya dan mengingatkan kepada kita tentang hari kebangkitan, dan akhirnya di penghujungnya Allah Ta'ala ingatkan semula, in huwa illa zikrul alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan kamu akan ketahui kisahnya ataupun berita, benarnya berita yang disampaikan oleh Rasulullah ini selepas daripada kematian ataupun ketika datangnya hari kiamat tersebut. Jadi habis dah kita kisah ataupun perbincangan mengenai tentang surah Sad yang menceritakan tentang perbalahan khusumah, macam saya cerita ke awal dulu tentang perbalahan Nabi Daud, tentang kaum-kaum terdahulu, tentang Rasulullah sendiri, dan juga tentang mengenai tentang kalau kita tengok bagaimana kedatangan hari kiamat. Allah Ta'ala ingatkan semula kisah Adam dan Iblis dan sebagainya, kisah-kisah para Nabi. Penghujungnya diingatkan semula, ini semua adalah peringatan untuk membenarkan, untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita masuk kepada surah yang baru, iaitu mengenai tentang surah Az-Zumar. Okey. Yang ini saya suka juga untuk kongsi dengan tuan-puan. Bagaimana perkara tentang Az-Zumar ini ada juga disebutkan sendiri oleh Al-Imam Ibn Ashur, iaitu perkataan Zumar ini memang telah dikenali. Maknanya surah Zumar ini memang telah dikenali sebagai suratul Zumar pada zaman para sahabat sendiri. Maknanya kadang-kadang kalau kita tengok zaman sahabat, sesuatu surah itu dikenali dengan namanya yang pertama, macam surah Qul Huwallahu Ahad. Memang para sahabat panggil dia sebagai surah Qul Huwallahu Ahad. Tetapi surah Zumar ini memang dikenali sebagai surah Az-Zumar kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah sendiri, yang direkodkan oleh Al-Imam Tirmizi, yang mana Aisyah menceritakan, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israil. Ni ada dua surah Sayyidatina Aisyah sebut. Dia kata Rasulullah tidak akan tidur malam melainkan akan dibacanya surah Az-Zumar dan surah Bani Israil. Surah Bani Israil tu surah apa?
Surah Bani Israel itu surah Isra, betul Ustaz? Surah Isra, surah Bani Israel yang banyak menceritakan tentang surah kisah-kisah Bani Israel itu sendiri. Dan juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain sebagai contoh Al-Imam Qurtubi ada menyebutkan, dia kata sebenarnya surah Az-Zumar ini juga dikenali sebagai surah Ghuraf. Yang ni jarang-jarang kita dengar, yang disebutkan kerana diambil daripada perkataan ghuraf yang disebutkan dalam surah ini, lahum ghurafun min fawqiha ghuraf. Lalu sebahagian ahli tafsir memanggilnya sebagai surah ghuraf. Yang ni sebagai satu ilmu tambahanlah kepada kita semua. Sebelum kita masuk mengenali tentang surah Zumar, kita kenali dahulu namanya dan kemudian nature-nya, objektifnya akan diceritakan sedikit selepas daripada ini. Sebelum kita mengakhiri bahagian yang pertama perbincangan kita, mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Apakah perkataan kita? Yang ini akan kita bacakan selepas daripada ini, iaitu perkataan zalafa. Zalafa ni maksudnya mendekati ataupun makin dekat, yang disebutkan sebanyak 10 kali di dalam Al-Quran. Dan dalam sesi perbincangan kita pada hari ini, perkataan zalafa ini disebut dalam ayat yang ketiga daripada surah Az-Zumar, iaitu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang mana mereka menjadikan perantaraan mereka itu dengan Allah tu ada perantaraan untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah. Itulah dia perkataan kita, perkataan pilihan kita pada hari ini. Dalam sesi perbincangan kita yang pertama, kita ceritakan kepada tuan-puan mengenai tentang penghujung surah Sad, menegaskan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kemudian tentang peringatan yang diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Sad. Manakala permulaan surah Az-Zumar, kita ceritakan dahulu mengenai tentang nama-nama surah Az-Zumar. Selain daripada Rasulullah SAW sendiri suka membacakan surah Az-Zumar ini pada setiap malam, seperti mana yang pernah diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Baik, kita akan berehat dahulu seketika. Kita akan jumpa lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Sadaqallahul Azim. Begitulah antara kaedah yang ketiga, iaitu waslul jami', iaitu kita sambung semua. Tadi kita dah buat, kita wakaf semua. Ini kaedah yang ketiga, iaitu kita sambung semua akhir surah dengan basmalah, dengan ayat pertama surah yang baru. Surah kita surah Az-Zumar lah. Itu juga kaedah. Bukanlah kata mesti kena buat ke Ustaz. Ada, tidak dipaksa. Harus kalau nak buat. Itu contoh. Sebagaimana saya kata tadi, tapi kalau kita tak bersedia, tidak perlu pun. Kita boleh wakaf akhir surah, basmalah wakaf awal surah. Ataupun kaedah kedua, wakaf di akhir surah, kemudian basmalah awal surah tu disambung pun boleh. Dan yang ketiga, sebagaimana saya contohkan tadi, sambung semua. Yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya kita wakaf akhir surah dengan basmalah. Contoh, ni contoh yang salah. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin bismillahirrahmanirrahim. Selamba je wakaf macam tu. Lepas tu tanzilul kitabi minallah. Ini wajah yang dilarang. Al-wajhul mamnu' dilarang. Kenapa? Kerana waham pada basmalah tu dikira mana-mana ayat. Padahal basmalah tu awal surah Az-Zumar, dia bukan akhir surah Sad. Jadi begitulah
kaedah ataupun cara bacaan Al-Quran. Baik sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Mudah-mudahan kita terus diberi keceriaan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat-sahabat, kita nak ambil tajwid sikit pada hari ini. Sebelum kita meneruskan lagi surah Az-Zumar, ayat keempat, yakhluqu ma yasha subhanahu huwal ghani huwallahul wahidul qahar. Jelaskan kedua-dua huruf ha, dalam ayat ini. Kat mana ada huruf ha? Ada dua huruf ha, bukan dua, tiga cuma nak fokuskan huruf ha yang berdekatan tu. Yakhluqu ma yasha'u subhanahu huwa. Itu yang dekat. Kerana bila dekat, kita nak ulang dua kali pada makhraj yang sama, itu memiliki kesukaran sedikit. Sama telah pula. Apatah lagi, huruf ha itu memang huruf yang jauh. Huruf yang paling jauh daripada mulut. Maka kesukaran tu tetap dirasai. Tapi dah biasa latihan, menjadi mudah. Subhanahu huwallah. Kena jelas. Kalau tak jelas, dia akan bunyi macam ni sahabat-sahabat. Subhanahu wallah. Tak timbul dua-dua ha. Sedangkan dua-dua ha tu kena timbul. Subhanahu, hujung perkataan subhanah. Huwallah, ha yang kedua awal perkataan huwa. Subhanahu huwallah. Biar jelas begitu. Jangan kita baca subhanahu wallah bunyi tak bunyi dua-dua ha tu tekan. Kaedah orang Arab cara baca di sini ialah dia akan slow intonasi pertama ha dan dia akan kuatkan intonasi ha yang kedua supaya nampak apa? Ha ni dua-dua timbul. Subhanahu huwallah. Baru nampak jelas. Kalau kita samakan dia punya intonasi yang sama, dia akan bunyi tak jelas. Kalau tak kena gaya, bukan salah, tapi tak jelas. Macam kita kata wujuhuhum, susahnya. Lemah bunyi kan? Lemah bunyi. Tapi kita tak boleh lemahkan huruf tu. Kita kena jelaskan walaupun sifatnya lemah. Wallahu a'lam. Doktor silakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Penting sebutan yang jelas, yang penting supaya tidak lari daripada maksudnya, maknanya yang kita baca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik, dalam sesi yang kedua ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita mengenai tentang surah Az-Zumar, surah Az-Zumar, yang mana kalau kita dah tengok dah tadi nama-nama lain bagi surah Az-Zumar memang surah Az-Zumar. Kemudian ada juga yang memanggilnya sebagai contoh seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi sebagai surah Ghuraf, sebagai surah Ghuraf. Yang mana surah Az-Zumar ini adalah surah yang menceritakan tentang perihal-perihal membesarkan Allah Ta'ala, ketauhidan. Itu yang kadang-kadang kita perhatikan antara surah-surah yang Rasulullah suka baca ini sebelum tidur, dia melibatkan mengingatkan manusia tentang hakikat ubudiyah mereka. Maknanya hakikat pengabdian mereka kepada Allah Ta'ala diingatkan setiap malam. Kalau kita tengok surah Al-Mulk, sebenarnya surah Al-Mulk itu sendiri mengingatkan kejadian manusia bila kenapa mereka dijadikan, dia hidup di atas muka bumi sehinggalah dibangkitkan pada hari kiamat, menceritakan tentang perjalanan manusia. Nah, begitu juga barangkali isi kandung motif objektif daripada surah Az-Zumar ini mengingatkan manusia tentang hakikat ataupun asal usul kejadian mereka dan juga membesarkan Allah dalam jiwa mereka. Baik, ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Baik, yang ini ayat yang pertama, ayat yang kedua kita akan sambung perbincangannya nanti kerana kita perlu bacakan dahulu ayat yang ketiga sehingga ayat yang kelima yang akan kita tengok ada isi kandungnya berkaitan dengan objektif yang telah kita sebutkan tadi, iaitu membesarkan Allah Ta'ala dan juga menjauhkan Allah itu daripada sifat-sifat yang syirik ataupun kufur kepada Allah. Bagi kita menghayati ataupun menelusuri satu persatu ayat yang akan dibacakan ini, mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan dan baca sama-sama bersama dengan Ustaz Tirmizi kita ayat 3 hingga ayat yang kelima. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita nak baca bahagian kedua surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ini yang ada 75 ayat. Surah baru pula, kita mengembara pada surah yang baru, surah Az-Zumar. Masya-Allah, yang berkatakan tentang tauhid sebagaimana yang Dr. sebut tadi. Mungkin sahabat-sahabat tengok muka surat pertama tak ada pun perkataan Az-Zumar. Biasa surah Sad ayat 1 dah ada dah Sad, surah Sad.
perkataan Zumar tak jumpa lagi. InsyaAllah nanti jumpa. Syarat dia kena baca habis. Sampai habis. Betul. Kena belajar sampai habis insyaAllah. Akan jumpalah perkataan Az-Zumar insyaAllah. Jom kita baca balance atau baki ayat daripada surah Az-Zumar, muka surah ini. Ayat 3 hingga ayat yang kelima surah Az-Zumar. Ke surah 458. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ketiga, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan dipalingkan, iaitu yang ingkar. Yang ini adalah penegasan pada hakikatnya tuan-puan mengenai tentang sikap orang-orang kafir, iaitu sikap orang Quraisy itu sendiri, yang mana mereka mencipta Tuhan yang baru untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini alasan yang mereka berikan. Tetapi ini adalah mengenai tentang ayat yang ketiga. Ayat yang pertama kita kembali sedikit ke belakang menceritakan tentang penegasan. Allah Ta'ala menurunkan kitab ini. Kalau tuan-puan masih lagi ingat, pada ayat yang awal surah Sad, Allah Ta'ala menceritakan sifat Al-Quran itu sebagai Dzikr, iaitu yang mempunyai peringatan. Lalu di permulaan surah Az-Zumar, Allah Ta'ala menceritakan yang mana Quran ini adalah diturunkan daripada Allah Ta'ala yang maha perkasa dan bijaksana. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, iaitu Allah Ta'ala nak tegaskan kepada orang-orang yang kafir itu tadi. Bila mula sahaja surah Az-Zumar ini terus ditegaskan, inilah dia Quran yang diturunkan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau tuan-puan perhatikan perkataan tanzil dalam Al-Quran,
diulang-ulang sehingga kan kadang-kadang dikaitkan dengan nama Asmaul Husna. Yang ni kalau tuan-puan perhatikan, tuan-puan perasan, yang mana Syekh Tantawi ada menyebutkan, dia kata Allah Ta'ala bila menyebut perkataan tanzil, tanzil ini menunjukkan tentang turunnya ataupun penurunan Al-Quran itu, akan disebutkan sifat Allah iaitu Asmaul Husna. Kenapa? Bagi menunjukkan ini memang benar-benar kitab yang bukan direka oleh Nabi Muhammad. Ini adalah kitab yang memang Allah Ta'ala turunkan. Perhatikan satu persatu ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Tantawi. Dia kata tengok surah Ghafir, surah tu Ghafir, yang mana Allah Ta'ala kata Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah Ta'ala menyebutkan yang Quran ini diturunkan di sisi Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahqaf, tanzilum minar rahmanir rahim. Inilah dia kitab yang diturunkan daripada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu juga dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala menyebutkan Hamim, dalam surah Jathiyah, Hamim tanzilul kitabi minal azizil hakim. Kemudian dalam surah Fussilat tanzilum minar rahmanir rahim. Kemudian dalam surah Yasin pun ada disebutkan tanzilal azizir rahim. Jadi dikatakan oleh al-Imam Syekh Tantawi, dia kata perkataan tanzil ini bila Allah Ta'ala nak kata turunnya Al-Quran ini, Allah Ta'ala akan kaitkan dengan sifatnya yang maha agung bagi menempelak dakwaan orang-orang Quraisy ataupun orang-orang kafir yang merasakan sebenarnya Al-Quran ini hanyalah ciptaan Muhammad, tetapi Allah Ta'ala akan kaitkan dengan dirinya bahawa inilah dia kitab yang diturunkan daripada Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Dalam surah lain disebutkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam surah yang lain disebutkan tentang yang maha mengetahui dan sebagainya, kerana nak menjauhkan persepsi Quraisy itu, kerana mereka telah melemparkan persepsi kepada Rasulullah bahawa Al-Quran itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Muhammad ataupun yang dicipta oleh Muhammad itu sendiri. Baik, ini adalah permulaan dia. Permulaan dia sebenarnya penegasan. Surah Az-Zumar ini dia menegaskan kepada kita, ayat yang pertama menunjukkan Al-Quran ini bukan dicipta oleh orang lain. Ianya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan lagi dalam ayat yang kedua, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan tentang Allah lah yang menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, bil haqqi fa'budillah, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, mukhlishan lahuddin, iaitu ikhlas beragama. Kalau kita tengok permulaan surah Zumar ini, dia berada kaitannya dengan penutup bagi surah As-Sad, surah Sad itu sendiri. Kerana surah Sad Allah Ta'ala ceritakan tentang iblis ini tidak boleh mengganggu manusia. Kalau halaman sebelah, kalau tuan-puan masih lagi boleh ada mushaf dengan tuan-puan boleh tengok pada halaman yang ke-47 ayat terakhir, Allah Ta'ala kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, iaitu iblis dan syaitan tidak boleh mengganggu orang-orang yang ikhlas. Lalu dalam permulaan surah Az-Zumar Allah Ta'ala ingatkan lagi tentang hamba yang ikhlas. Allah Ta'ala kata fa'budillaha mukhlishan lahuddin, iaitu maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan diri kepadanya. Jadi kat sini seakan-akan satu penegasan daripada dua surah yang berbeza. Penghujung surah Sad menceritakan tentang iblis tidak boleh mengganggu orang yang ikhlas. Pada awal surah Az-Zumar menceritakan tentang Allah Ta'ala mendidik kita agar mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ini sebenarnya penting tuan-puan dalam kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Ikhlas akan banyak membuka jalan yang kita tidak sangka. Sifat ikhlas ini kadang-kadang memberikan kita satu motivasi ataupun kadang-kadang satu kekuatan. Orang yang ikhlas ini dia tidak ada perkara yang boleh melanggar ataupun melawannya. Kalau kita tengok para sahabat, keikhlasan mereka pergi berjuang bukan kerana harta dan pangkat. Mereka menyebabkan diri mereka itu berjaya di sisi Allah Ta'ala kerana memang mereka menunaikan sesuatu hanyalah untuk Allah semata-mata. Jadi kat sini Allah Ta'ala tegaskan sekali lagi, fa'budillaha mukhlishan lahuddini ala lillahid dinil khalis. Allah Ta'ala kata ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah agama yang khalis, yang bersih, yang suci. Ini yang ikhlas ni yang suci, khalis pun suci, yang bersih itu tadi. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan sifat orang kafir.
iaitu sifat-sifat orang musyrik. Allah Taala berfirman, wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yang ini pengajarannya penting sebenarnya tuan-puan. Ambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy terdahulu. Mereka memberi alasan. Dia kata kami buat berhala ini adalah kerana nak mendekatkan diri dengan Allah. Maknanya dia ada perantara pula dah. Dia kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah berhala-berhala ini melainkan untuk mendekatkan kami dengan Allah. Yang ni pengajarannya kita tengok selepas daripada ini, ada dalam kalangan kita yang mencipta sesuatu yang baharu yang tidak ada dalam agama. Apabila ditanya kepada mereka, mereka kata, oh kami buat begini hanyalah untuk mendekatkan diri kami dengan Allah. Sedangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah memadai. Yang kalau mengenai tentang zulfa ataupun ciptaan-ciptaan baharu yang direka oleh orang-orang Quraisy ini, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir sendiri. Dia kata bagaimana sebenarnya orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrik ini ketika mana mereka menunaikan haji, dia ada talbiyah dia. Kan kita talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tetapi lafaz talbiyah yang direka oleh Quraisy berbeza sedikit, yang mana disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir ini, orang-orang jahiliah ketika mana mereka menunaikan haji, mereka akan menyebut labbaika la syarika lak. Itu dah betul lah, kami menyahut engkau ataupun menyahut seruanmu wahai Allah, yang mana tidak ada syirik kepadamu, illa syarikan huwa lak. Dia tambah satu lagi, kami tak syirik kepada engkau melainkan ada sekutu yang telah engkau setuju. Maknanya ada tambahan yang direka sendiri, yang mana dia kata tamlikuhu wa ma laka, iaitu yang kau memilikinya dan dia juga maknanya apa yang kau kehendaki. Jadi ini ciptaan baharu. Lafaz talbiyah yang direka oleh orang-orang kafir, iaitu orang musyrik itu tadi, seakan-akannya nampak macam baik, tetapi dia ada elemen yang menyekutukan Allah. Sebab dia kata labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Dia kata kami menyambut seruan kau, tidak ada syirik kepada engkau, tidak ada sekutu bagi engkau melainkan sekutu yang engkau setujui itu tadi. Jadi kat sini pengajaran kita tengok sikit tadabbur dekat dalam diri kita. Kadang-kadang kita perhatikan ada kalangan orang-orang sekeliling kita yang mencipta sesuatu yang baru, yang nampak seakan-akan macam tidak menyembah kepada sesuatu yang baru, tetapi kita bimbang. Walaupun alasannya mereka gunakan untuk mendekatkan diri dengan Allah, tapi kita takut sebenarnya tuan-puan, takut kita telah membuat sesuatu yang tidak diperintahkan ataupun tidak disyariatkan oleh Allah itu sendiri, dan kita memberikan alasan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi jalan yang paling selamat adalah apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Itu yang lebih mudah sebenarnya tuan-puan, yang mana Rasulullah la atqakum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takutkan kepada Allah, tetapi baginda telah menggariskan kita satu panduan yang jelas, yang tidak perlukan kepada sekutu, yang tidak perlukan kepada sesuatu yang baharu. Baik, kemudian kalau kita tengok ayat yang seterusnya, keempat dan kelima, menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menegaskan bahawa inilah bukti-bukti tauhid Allah Ta'ala sebenarnya adalah melalui kejadian ataupun ciptaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Sekejap rasanya Ustaz. Minta maaf Ustaz. Banyak pula cakap hari ini. Berisi tak apa. InsyaAllah. Jadi kita bacakan dahulu resolusi pengajaran yang boleh kita ambil daripada pengajian kita dalam surah Az-Zumar itu tadi. Iaitu yang pertama ataupun yang satu-satunya pengajaran kita pada hari ini, tindakan kita adalah sampaikan dakwah dan kebenaran. Ikhlas kerana Allah. Ikhlas ini penting tuan-puan. Disebutkan dalam ayat yang penghujung kepada surah surah Sad itu, kemudian diingatkan kembali oleh Allah Ta'ala dalam permulaan surah Az-Zumar. Jadi itulah dia sedikit. Ada tambahan lagi, minta maaf saya. Okey, yang pertama adalah bina diri, keluarga dan masyarakat ikut acuan Al-Quran, kamu akan selamat. Yang ni adalah daripada ayat yang kedua. Manakala ayat yang kelima, perhatikan ayatul kauniyah, iaitu ayat-ayat kejadian Allah Ta'ala
kerana melalui ayat inilah dia akan memberikan keinsafan seorang hamba yang menunjukkan bagaimana ayat-ayat ini membuktikan kebesaran Allah. Itulah dia antara resolusi pengajaran yang boleh kita pelajari pada hari ini, dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala melalui alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita dan memberkati kita. Kita berkati pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan kepada kami dalam kami berdakwah. Amin. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami ya Allah dalam kami menyampaikan kebenaran ya Allah. Amin. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang kuat, menjadi orang beriman yang kuat ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat riak ya Allah. Bersihlah amalan kami daripada sifat riak ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik ya Allah. Amin. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca benar-benar meresap masuk dalam hati kami ya Allah. Amin. Hubungkanlah kami dengan Al-Quran sentiasa ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah sikit sebanyak doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan bacaan kita sampai dan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita baca dan apa yang kita tadabbur insya-Allah. Terima kasih Doktor sekali lagi. Dan kita ajak sahabat-sahabat semua untuk kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga memberi manfaat kepada umat insya-Allah. Dan jangan lupa saksikan ulangan pada malam ini My Quran Time dan juga pada esok hari. Dan sentiasalah hidup kita ini sinari dengan Al-Quran Karim. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal.